Maaf, saya lambat sikit. Tersangkut tadi dengan kerja. Saya hampir balik. Sorry. Semua kat situ. Sama juga. Nama awak, jumlah dan tarikh. Polis! Ciang, dah tak jadilah nak buat ni. Tak. Alice, janganlah. Ini untuk kau selamat. Apa maksud kau untuk aku selamat? Kau kena scam kan? Mestilah nak kena buat laporan. Aku dah cakap kan, aku tak kena scam. Berapa kali nak cakap? Selamat pagi, semuanya okey? Ya, semuanya baik aja. Kami nak report pasal scam. Mari ikut saya, rakan saya akan bantu awak. Pasal. Sorry Liz, kejap Hello? Hello, Cik Alice Lee. Ya? Hai, saya pegawai siasatan kanan Benjamin Lim dari Division Clementi. Saya telefon sebab... Awak siapa? Saya dari polis, Cik. Nama saya Benjamin. Sorry, salah nombor. Sorry, mari sambung. Hello? Hello, Cik Alice Lee. Saya pegawai siasatan kanan... Saya tak berminat. Jangan telefon. Hello? Hello? Dia gantung telefon lagi. Mungkin dia ingat awak ni scammer. Sebab tu dia letakkan telefon tu. Okey, betul juga. Memang banyak scam sekarang ini. Okey, saya kontak sepupunya dulu. Sebenarnya, kami mengalami sedikit kesukaran untuk hubungi sepupu awak. Saya faham awak orang yang mendesak Alice untuk buat laporan polis. Ya. Saya dah banyak kali bilang dia. Tapi dia tak nak percaya yang dia tu kena scam. Okey. Kenapa awak fikir dia kena scam? Biasa ceritakan daripada awal. Sepupu saya, Alice, dia guru piano dan ada seorang anak lelaki. Dia 10 tahun. Saya rasa sepupu saya tu bijak dan bertanggungjawab. Pandai jaga dan aturkan duit dia. Tapi masalah bermula tahun lepas, sekitar musim Christmas. Dia baru bercerai dan tak macam mana dia dapat kawan dari dalam talian, Henry, melalui app Let's Chat. Saya pun duda dengan anak tinggal di Australia. Mungkin Alice ngam dengan dia. Awak tahu tak Alice, saya suka sangat kita bertemu. Kawan saya tak ada yang bercerai. Jadi, dia orang tak tahu perasaan saya. Sebenarnya, saya pun sama je kat sini. Memang susah jadi ibu tunggal. Awak ada buat perancangan kewangan untuk masa depan? Tak banyak, sikit adalah. Saya rasa gaji pasif tu sangat penting. Lagi-lagi bila nak besarkan anak seorang diri. Saya melabur dalam syarikat ini yang berikan pulangan keuangan yang baik. Oh, syarikat apa tu? Syarikat tu dipanggil GSDNE. Awak boleh muat turun app-nya daripada App Store. Boleh periksa dulu sebelum join. Kalau ada soalan, boleh tanya saya. Okey, terima kasih. Saya akan periksa. Alice dan saya dah rapat sejak kecil lagi. Jadi bila saya soal dia pasal Henry dan syarikat yang dibuat pelaburan tu, dia rimas dan marah. Saya pun tak sedar yang dia sebenarnya dah mula terperangkap. Aku nak pinjam duit boleh? Perlukan dalam RM50,000. Kau okey ke? Kau tak sakit ke apa? Tak, bukan macam tu. Aku okey. Aku nak untuk pelaburan lah. Aku dah banyak kali cakap. Syarikat tu macam tak betul. Kau lagi nak melabur dengan diorang. Aku dah pun melabur dengan dorang. Pulangannya bagus juga. Mari aku tunjuk. Apa? Kau laburkan lebih $100,000 dengan diorang? Alice! Shh. Mulanya aku cuma taruh beberapa ratus dolar. Dalam 2 minggu aku dapat hampir 1,000. Jadi aku masukkan lebih duit. Mana kau dapat duit sebanyak tu untuk melabur? Aku jual barang kemas dan tamatkan saham insurans aku. Kau jual barang kemas dan barang berharga untuk masukkan duit kat sini? Alice, ekonomi kita pun tak berapa baik. Macam mana kau boleh dapat pulangan jumlah macam ni? Ini mesti scam. Takkanlah boleh scam. Bukan aku seorang aja yang melabur. Henry pun melabur juga.
Henry? Lelaki yang kat online tu? Ya, dia. Kalau dia juga berkomplot sama untuk scam kau? Henry, takkanlah. Dia tak macam tu. Jadi, boleh pinjam tak? Fasa melabu yang baru nak dekat ni. Kalau terlepas, duit aku kena kunci. Ini tak masuk akal lah. Apa sebab syarikat pelaburan nak kunci duit kau pula? Terang-terangan dia tak tunjukkan saya bukti yang syarikat tu betul. Encik, kena tolong sepupu saya. Kita cuba apa yang terdaya, Cik Lee. Sementara itu beritahu sepupu awak yang polis akan hubungi dia lagi. Ya, tentu sekali. Saya telefon sekarang. Hello? Cik Lee, saya pegawai siasatan jenayah Benjamin Lim. Saya dari Division Clementi. Awak ni polis? Ya, Cik. Sepupu saya telefon tadi. Dia cakap awak nak call. Ya, saya beberapa kali cuba kontak awak. Nanti, macam mana saya tahu awak ni polis? Saya garanti, Cik, saya ni dari polis. Saya jumpa sepupu awak, Encik Lee Wei Chiang tadi. Dan dia ceritakan tentang situasi awak. Sebenarnya, tak ada situasi apa pun. Sepupu saya tu besar-besarkan benda yang sebenarnya tak ada. Dia ingat saya ni kena scam. Dia risaukan awak. Kami pun ada Buat pemeriksaan pada GSDNE dan ada kemungkinan yang mereka bukan syarikat pelaburan yang sah. Saya dah buat beberapa pelaburan. Ini bukan kali pertama. Takkanlah saya tak tahu. Cik Lee, saya Faham situasi ini penting bagi awak dan saya hormati yang awak percaya pelaburan itu tulen. Untuk bantu hilangkan keraguan tentang kes ini, awak boleh bawa semua kontrak dan dokumen yang berkaitan ke balai polis. Ini akan bantu kami sahkan maklumat dengan betul dan jika semuanya teratur, selesaikan perkara ini. Semuanya terkawal. Saya pun boleh semak pulangan saya dalam aplikasi JSDNE. Macam yang kami katakan, semakan awal app ini menampakkan beberapa amalan yang mencurigakan. Juga setakat ini, awak belum tunjukkan sebarang dokumen untuk buktikan syarikat ini sah. Tolong ceritakan bagaimana awak buat pelaburan ini? Okey. Bagi yang mula-mula, saya selalu buat pindahan secara online. Dan awak ada nombor UEN syarikat itu? Tak ada UEN. Selalu nombor telefon yang lain dan selalunya orang yang lain. Itu tanda ia kemungkinannya scam. Syarikat pelaburan yang sah akan berikan awak nombor UEN dan nombor telefon bimbit yang terkait padanya tidak akan berubah. Ia tidak seharusnya nombor yang berbeza dengan orang yang berbeza. Diorang selalu tunjukkan apa yang saya laburkan dalam app tu. Saya pun ada jumpa dengan pekerjanya. Takkan syarikat palsu ambil pekerja? Awak pernah berjumpa seorang pekerja GSDNE? Ya. Dia datang untuk kutip duit pelaburan saya dah 4 kali dah. Tolong ceritakan lagi tentang pekerja ni. Bila saya mula melabur wang lebih, seorang pekerja GSDNE kontak saya. Dia kata bayaran wang tunai bagi jumlah besar lebih selamat kerana saya akan serahkan langsung kepada seorang pekerja. Saya akan terima teks mesej untuk beritahu tempat dan masa untuk tunggu. Kemudian, lelaki bernama Gerald akan datang untuk kutip wang saya. Dia juga akan berikan not $2 untuk saya tuliskan nama, jumlah wang dan tarikh. Diorang kata not $2 tu sebahagian dari proses dokumentasi. Saya ambil gambar untuk rekod saya. Okey, Cik Lee. Boleh ceritakan lagi tentang pekerja ini, Gerald? Dia lelaki Cina, umur awal 20-an, pakaian kemas. Saya akan jumpa dia besok. Saya nak serahkan $50,000 untuk pelaburan saya yang seterusnya. Macam tu. Cik Lee, kami perlukan bantuan awak untuk menangkap orang ini. Hah? Serius sangat ke? Ini peluang kita untuk menangkap suspek. Awak juga akan membantu orang lain yang kena scam. Entahlah. Macam saya ingat, betul ke semua ni? Cik Lee, fikirkanlah. App itu. Pelaburan dikunci. Menyerahkan sejumlah besar wang tunai. Dan kini, bil $2 ini. Ini semua adalah tanda-tanda penipuan pelaburan. Okey. Okey semua, ini yang berlaku. Mangsa scam ialah Alice Lee yang melabur dengan sebuah syarikat pelaburan yang disyaki bernama GSDNE selang 2 bulan lepas. GSDNE diperkenalkan kepadanya oleh seorang kenalan online-nya bernama Henry An. Syarikat itu kemudian memberitahunya jika dia tidak masukkan lebih wang, pelaburan awalnya akan dikunci. Kini dia telah serahkan hampir $250,000. Cara transaksinya?
Satu, dalam talian melalui PayNow dan pindahan bank. Kedua, melalui pertemuan dengan seorang yang kononnya pekerja GSDNE. Seorang pekerja. Ya, Alice berjumpa dengan pekerja yang sama, lelaki berusia 20-an, sebanyak 4 kali. Setiap kali, dia serahkan ribuan dolar secara tunai. Kita dah semak rakaman Polcam dari tempat dan waktu jadual pertemuan. Dan kami dapati rakaman lelaki itu menaiki teksi dan kemudian turun berhampiran pusat pemeriksaan Woodlands. Dia agak licik dan kemungkinannya dia tu keldai wang. Menurut Alice, mereka akan bertemu untuk dia serahkan lebih wang tunai lagi esok. Ini peluang kita untuk memberkasnya. Baik, Tuan. Siti dan Jaden dekatkan diri dengan Alice. Jonathan, Kenneth, awasi kawasan bersenam. Awak bertanggungjawab bagi kenderaan suspek. Klaus dan Diana, awasi kawasan dekat dengan tempat turun. Azhar dan saya akan mengawasi dari kereta lain. Alice, kenapa? Terima kasih atas kerja awak semua. Malangnya suspek batalkan pertemuan itu. Awak rasa dia tahu pasal kita? Mungkin, tapi takkanlah. Kita amat berhati-hati. Kita mungkin ada jawapan untuk soalan itu. Alice kata yang suspek aturkan satu lagi pertemuan. Bagus tu. Bila ya? Besok, dekat kolong flat HDB Alice. Baiklah, tim. Ayo. Kita dapatkan dia. Baik, Tuan. Maaf, saya lambat sikit. Tersangkut tadi dengan kerja. Saya hampir balik. Sorry. Semua kat situ. Ayo, marah. Sama juga. Nama awak, jumlah dan tarikh. Polis! Saya pegawai siasatan kanan Benjamin Lim dari Division Clementi. Awak diberkas kerana menipu. Bawa dia balik ke balai. Polis, keluar daripada kenderaan. Alice, awak okey? Saya tak sangka perkara ni. Alice, awak buat bagus. Berani sekali. Macam mana awak boleh terlibat mengutip wang daripada mangsa skam pelaburan? Saya betul tak tahu apa awak cakapkan. Saya dah bilang tadi, saya bantu kawan saya kutip wang. Bukan nak scam sesiapa. Okey, ceritakan lagi tentang kawan awak. Kawan saya dari Malaysia. Awak banyak tolong kawan ini. Tak, kali pertama. Betul. Siasatan kami tunjukkan yang ini bukan kali pertama awak mengutip wang. Kami tahu yang awak buat kutipan wang bagi pihak GSDNE. Kami dah tahu tentang penglibatan awak. Yang kami nak tahu sekarang, kenapa? Okey, saya mengaku. Saya mengutip wang untuk sindiket, okey? Diorang yang uruskan app GSDNE. Bagaimana awak mula-mula terlibat? Saya perlukan kerja dan kawan saya rekomen kerja. Mulanya, saya cuma kena dapatkan kad ATM dan kutip wang dari Malaysia. Kerja senang. Bagaimana kutipan awak di Singapura? Diorang kata saya boleh buat kalau saya masuk Singapura untuk kutip wang. Diorang suruh saya pakai senonoh sikit untuk nampak pro. Dan apa yang awak buat dengan duit itu selepas awak dah kutip? Saya pindahkan ke sindiket. Saya perlukan duit upahan. Alice, Wei Chiang, hai. Hello, Encik Benjamin. Ada apa ni? Tak ada apa-apa. Kami dekat sini tadi. Jadi cuma nak cakap hello dan nak ucap terima kasih. Saya cuma jalankan tugas saja. Terima kasih banyak. Awak banyak membantu. Kalau tak, mungkin teruk lagi. Kami berterima kasih atas bantuan awak. Kami berjaya tangkap keldai wang itu dan halang dia mengutip wang daripada mangsa skam.
Aplikasi itu pun dah dipadam daripada App Store, jadi sindiket tak boleh gunakan untuk tipu orang lain. Oh ya, macam mana dengan Henry? Kami teruskan dengan pemeriksaan pada Let's Chat ID-nya, tapi tak berhasil. Namun kami tandakan untuk pemeriksaan lanjut. Dia dah blok saya. Tak dapat nak kontak. Tak percaya yang saya ni bodoh sangat. Jangan terlalu marahkan diri awak. Sesiapa pun boleh terkena. Nasib baik ada sepupu awak, Wei Chiang. Agaknya lah. Tawaran itu masih laku. Kalau awak perlukan kaunselor untuk berbual pasal situasi awak, beritahu kami. Okey. Terima kasih. Dalam kes yang baru anda saksikan, seorang wanita menjadi mangsa penipuan pelaburan dan menyerahkan sejumlah wang yang besar kepada pesalah yang merupakan sebahagian daripada sindiket penipuan transnasional. Melalui kewaspadaan orang yang rapat dengannya dan campur tangan pantas pegawai dari Division Clementi, pesalah itu telah ditangkap lantas menghalang lebih banyak dana daripada dipindahkan. Orang ramai dinasihatkan supaya berhati-hati dalam reaksi mereka terhadap sebarang peluang pelaburan. Polis menganggap serius terhadap mana-mana orang yang terlibat dalam penipuan, termasuk mereka yang mengambil bahagian dalam kegiatan keldai wang. Pelaku akan dihukum dengan tegas mengikut undang-undang. Tahukah anda bahawa agensi pemerintah di Singapura bekerjasama dalam pelbagai cara untuk perangi skam? Satu cara kami lakukannya adalah dengan menghalang dan menyekat skamer. Pada Jun 2025, Akta Perlindungan daripada Penipuan diperkenalkan untuk melindungi mereka yang mungkin terperangkap dalam skam sehingga tak percaya yang orang tersayang atau pihak berkuasa cuba membantu mereka. Dengan akta ini, polis boleh keluarkan perintah sekatan kepada bank untuk menyekat transaksi sebagai pilihan terakhir. Individu yang dikeluarkan perintah sekatan masih punyai akses kepada wang mereka atas sebab-sebab yang sah seperti membayar bil dan perbelanjaan harian. Perintah sekatan berkuat kuasa selama maksimum 30 hari pada satu masa. Sekarang awak dah tahu, kita kena bersatu untuk melawan skam. Mari kita bekerjasama untuk melindungi diri kita dan orang tersayang. Sejak 2024, sekurang-kurangnya $151.3 juta hilang kepada skam penyamaran rasmi pemerintah. Ia bukan sahaja mengkhianati kepercayaan orang ramai terhadap pemerintah, malah ia satu musibah yang mesti dibantras. Terima kasih bersama saya dalam episod Amaran Penipuan Jejak Jenayah. Kita mulakan dengan bercakap tentang bagaimana skamer meniru cara pegawai pemerintah beroperasi. Ia bermula dengan panggilan telefon yang mengejut atau dalam app seperti WhatsApp. Penipu akan menyamar sebagai pegawai pemerintah daripada SPF, MAS atau MOM. Skamer menggunakan logo pemerintah dalam gambar profil mereka dan untuk tampak meyakinkan, mereka berikan gambar kad waran palsu atau surat yang dengan letterhead agensi pemerintah. Mangsa akan dimaklumkan bahawa ada transaksi yang mencurigakan dalam akaun bank mereka atau mereka dituduh melakukan aktiviti jenayah. Penipu kemudian akan arahkan mangsa beberapa tugas yang perlu dilakukan, seperti memindahkan wang mereka ke akaun keselamatan atau menghantar barang berharga seperti barang kemas atau jongkong emas kepada orang lain. Mangsa hanya akan sedar ia scam selepas mereka mengesahkan dengan agensi pemerintah secara langsung atau bila penipu tidak dapat dihubungi. Dan betulkah pegawai pemerintah tak akan pernah meminta butiran log masuk bank seseorang? Ya, tak ada sesiapa yang sepatutnya minta butiran log masuk bank anda. Penting untuk diingati, jangan panik. Penipu ini mahukan anda merasa takut dan terdesak supaya anda bertindak segera. Penting untuk diingat bahawa kita semua terdedah kepada skam. Apakah tanda-tanda yang kita boleh cam dalam skam sebegini? Pertama, pegawai pemerintah sebenar tidak akan meminta anda pindahkan wang, terutama ke akaun bank tertentu. Kedua, mereka juga tak akan minta butiran log masuk bank termasuk kata laluan sekali guna OTP. Dan ketiga, jangan pasang aplikasi mudah alih dari gedung aplikasi tidak rasmi seperti pautan yang mencurigakan melalui SMS. Akhir sekali, taktik yang paling biasa untuk memeras anda ialah penipu katakan mereka akan pindahkan panggilan anda terus kepada polis. Tiada pegawai pemerintah akan berbuat demikian. Malah, tiada agensi pemerintah akan pindahkan panggilan anda kepada polis. Jika ada kemungkinan situasi jenayah, mereka akan meminta anda untuk menghubungi polis melalui laporan secara dalam talian ataupun di balai polis. Polis juga akan menghubungi anda untuk turun terus ke balai untuk anda membuat pengesahan. Kenapa pegawai pemerintah nak minta anda pindahkan wang melalui panggilan telefon?
Bukan cara yang selamat kerana anda tidak pasti siapa berada di hujung talian. Jangan pandang rendah taktik penipu untuk timbulkan ketakutan dan rasa tergesa-gesa untuk anda bertindak segera. Saya sendiri terima panggilan telefon di mana seseorang menyebut butiran dan maklumat peribadi saya. Saya percaya bahawa mereka adalah pegawai pemerintah yang sebenar. Ya, kita telah melihat taktik itu digunakan untuk dapatkan kepercayaan mangsa. Scammer juga boleh sebut nama penuh dan juga NRIC penuh anda untuk kelihatan sah. Jangan terus percaya hanya kerana mereka boleh lakukannya. Sentiasa semak semula. Dan jika anda terima SMS dari pemerintah, pastikan ia datang dari ID pengirim SMS gov.sg. Ada cara lain untuk melindungi diri daripada penipuan. Anda hanya perlu ingat perkataan ACT. ACT. A untuk ACT. Tambahkan langkah perlindungan anti penipuan seperti aplikasi Scam Shield, antivirus dan Moneylock. Ini membantu melindungi akaun bank dan peranti mudah alih anda. C untuk cek. Periksa tanda penipuan jika anda tak pasti yang ianya scam. Hubungi dan periksa dengan talian bantuan Scam Shield 247 T1799. Anda juga boleh periksa nombor dan mesej yang mencurigakan dengan aplikasi Scam Shield. Dan T untuk tell. Beritahu keluarga dan rakan anda dan pihak berkuasa jika anda menghadapi scam. Ini membantu melindungi orang lain dalam masyarakat. Add, check dan tell. 3 langkah mudah untuk lindungi diri daripada scam. Jika anda mangsa scam, hubungi bank anda segera jika akaun atau kad kredit terjejas. Dan failkan laporan polis dalam talian atau secara peribadi, hanya hubungi 999 jika anda perlukan bantuan segera polis. Kami harap segmen ini berguna untuk anda. Kekal selamat, berwaspada dan bersama-sama kita act menentang scam. Kita telah tiba ke penghujung satu lagi episod Jejak Jenayah. Saya ASP Roslina Rahmat. Sehingga di lain ketika, mainkanlah peranan anda dalam mencegah, mengekang dan mengesan jenayah.